الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Itu dah perkataan dia. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga sentiasa berkekalan dalam taat. Semoga sentiasa sihat. Semoga sentiasa diberi kurnia rasa bersyukur dalam hati. Semoga diberikan rasa sentiasa ingin bertaubat pada Allah. Semoga sentiasa kuat azam kita, tekad kita untuk kita berubah pada benda yang lebih baik. Semoga kita sentiasa sabar dengan apa yang diuji. Semoga kita redha dengan apa saja yang Allah tentukan. Semoga kita nak jadi orang soleh. Semoga kita mati husnul khatimah. Semoga kita dapat jannah. Banyaknya harapan tu. Amin. Itu banyak harapan. Bila banyak harapan, mesti banyak tindakan. Mesti banyak tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang baik lah. Mesti banyak zikir, mesti banyak baca Quran, mesti lama, sunat mesti banyak, mesti lama dalam zikir, duduk atas sejadah ke malam-malam tu, apa semua tidur ke duduk lah. Mesti banyak fikir tentang kurnia-kurnia yang Allah beri. Kenapa nak kena banyak fikir? Kenapa nak kena banyak zikir? Kenapa nak kena buat amalan tu luar biasa, bukan biasa-biasa? Kerana ulama kata, syurga itu adalah tempat balasan yang luar biasa. Jadi dia memerlukan amalan yang luar biasa. Walaupun manusia itu bukan masuk syurga dengan amalan dia, dengan rahmat Allah, tapi nak mohon rahmat Allah ni kena buktikan dengan banyaknya kita beramal. Itulah dia punya kesimpulan dia. Kamu jadi macam Nabi katalah orang bodoh. Apa orang bodoh? Dia nak rahmat Allah tapi dia nak beramal. Ni bodoh. Bodoh gila ni. Kamu lah jadi itu. Kita nak syurga, kita kena buat apa syarat masuk syurga. Kita nak elak neraka, kita mesti buat apa benda yang menjauhkan kita daripada neraka. Jadi bertepatan dengan hasrat, bertepatan dengan kehendak, bertepatan dengan cita-cita kita tekadkan hati, kita ikrarkan pada lidah dan kita laksanakan pada setiap perbuatan semampu mungkin. Dalam pada kesilapan tu, dalam pada dosa terjebak tu, dalam pada silap-silap pada amal tu, minta Allah ampunkan. Dalam masa beradab, menghadap Allah tidak beradab, mintalah Allah ampunkan. Kenapa? Memanglah itulah kelemahan kita yang kita kena akui. Okey. Paku iman. Muka surat 8 Ustaz, baris yang terakhir. baris terakhir. Ya, ketiganya memberi zakat pada harta. Memberi zakat pada harta. Okey, kejap. Kejap nak cari file ni. Ada ni ke? Nampak ke apa-apa presentation? Tak ada. Belum Belum. Kejap memang tak ada lagi pun. Sekejap. Ini file ni. Okey. Mari kita present.
Okey. Adakah anda melihat apa-apa slide? Yes, coming. Kambing. Kambing. Okey. Blank slide, Ustaz. Hah? Blank slide. Dah close slide dah? Tak Ada kan? blank Wah, kosong. kosong kan? Kosong. Blank. Okey. Rukun Islam yang ketiga. Okey, salinlah kotak by kotak. Salin kotak by kotak. Jangan tunggu semua kotak keluar kalau kabut salin. Salinlah kotak by kotak. Biar ilmu ni tersusun. Biar cara belajar ni betul. Step by step. Menunaikan zakat. Sikit kita tengok. Saya nak cerita dalam zakat ni. Definisi. Kadar tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan syarat tertentu untuk diberikan pada orang tertentu. Berapa banyak tertentu dah. Inilah kita ada apa? Harta yang wajib zakat. Memberi zakat, muka surat sebelah, pada yang bangsa wajib zakat. Apa maksud bangsa wajib zakat? Bangsa Melayu ke? Bangsa India ke? Bangsa Cina ke? Apa maksud bangsa? Jenis zakat. Jenis harta. Jenis zakat. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat. Sekejap kita masukkan. Sekarang kita tengok sikit lah. Kadar tertentu. Berapa kadar ni? Kadar tertentu ni. Diikut jenis harta le. Kalau mal dan perak, berapa persen dia keluar zakat? Cuba jawab sikit. 2.5. Kadar tertentu. Kalau mal perak, berapa banyak keluar zakat? Contoh. 2.5%. Kalau kambing, berapa ekor keluar zakat? 40. Ini contoh. Lembu kerbau berapa ekor? 30. Unta berapa ekor? 5 ekor. Jadi yang tadi 5 ekor unta, 30 ekor lembu kerbau, kambing 40 ekor, emas perak 2.5%, zakat perniagaan 2.5%, itu dikatakan kadar tertentu. Dia tengoklah harta apa. Harta apa? Kadar tertentu. Lagi, harta tertentu. Harta tertentu inilah yang dikatakan harta yang diwajibkan, yang dibangsakan. Yang bangsa wajib zakat. Maknanya yang dikaitkan dengan zakat. Ada harta tak kait dengan zakat. Ada harta tak kait dengan zakat. Rumah ada 50 biji, tak kena zakat. Kereta ada 30 biji, tak kena zakat. Jam. Buat koleksi jam, ada 80 biji jam, tak kena zakat. Tak kena zakat. Kecuali kalau jam tu dia beli 80 biji, pada kasat nak diniagakan. Tu kena zakat lah. Nak kena kira nilai dia berapa. Tu kena belajar kat zakat perniagaan. Tapi kalau dia beli ni nak pakai, ada 5 komputer dia nak pakai, walaupun nilai 5 komputer tu bukan dia tak perniagakan. Tapi kalau dia beli komputer jual balik, beli jual balik, macam dia jadikan stok,
Itu dikatakan zakat perniagaan. Itu dah kena kira zakat perniagaan pula. Tadi kita belajar kat zakat perniagaan. Apa ni, dia kata ni, syarat tertentu apa? Cukup nisab, cukup haul. Nisab ni apa? Nisab ni dikatakan kadar harta itu. Kadar hartanya dia ada pada jumlah masa kekal dengan dia selama setahun. Kecuali zakat perniagaan, kecuali zakat biji-bijian seperti gandum, seperti beras, seperti padi, seperti kacang soya, seperti jagung. Kalau beras, dia keluar je, tuai je, tengok cukup je berat dia, maka dia kena zakat. Tak payah tunggu simpan setahun. Maknanya dia ada nisab tetapi tidak ada apa? Haul. Haul. Tak ada haul. Diberikan pada orang tertentu. Ini nama dia asnaf, golongan-golongan tertentu. Okey. Kenapa slide dia hilang? Okey. Ini tadi kata ni lah, ni. Dia kata harta yang bangsa dia wajib zakat. Kita tulislah sikit, ulang-ulang kaji benda dah belajar. Apa dia harta yang wajib zakat. Tulis je. Satu apa? Satu ternakan. Ternakan ni kita tahulah. Semua ternakan. Unta, kambing, biri-biri, lembu, kerbau. Ni. Tulis lagi. Apa lagi? Emas dan perak. Tulis lagi biji-bijian. Asasi. Biji-bijian asasi yang mengenyangkan. Dia 5 Ni buat 3. Okay, 3. Nombor 4. Nombor 4 apa? Buah-buahan. Apa dia? 2 je. Kurma dan apa? Anggur.
Anggur. Nombor 5. Zakat apa? Perniagaan. Zakat harta benda. Kena cakap harta benda. Perniagaan. Ni semua ni. Itulah rukun Islam yang ketiga. Pendapatan tu masuk kategori mana Ustaz? Ha? Pendapatan. Pendapatan ni kalau ikut kaul yang masyhur, pendapatan duit Ya duit. Duit simpanan pun kena zakat juga kan? Kalau pendapat kaul yang masyhur tak kena zakat. Sebenarnya yang kena zakat tu di mazhab lain. Sebenarnya saya cakap apa yang guru cakap lah. Yang gaji-gaji bulanan bagi Gaji bekerja. bulanan semua tu. Tak payah tak perlu. Dia kira tu macam dia kena income tax pun tengok dia kira. Apa lah dia kira macam mana? Kalau ikut kaul lah. Kalau ikut kaulnya kata kena zakat, digunakan pada emas dan perak. Kalau ikut kaul kata tak kena zakat, sebab dia kata emas duit ni bukan emas dan perak. Macam kita simpanan tabung haji kan dia tolak duit zakat siap-siap. Memang dia orang memegang pada kata duit ni kena zakat. Mereka memegang pada pendapat kata duit ni kena zakat. Sebab tu mereka tolak. Kalau dia tak tolak, kita kena tolak sendiri lah pasal zakat. Bekal duit tu setahun pada nilai 85 gram emas, keluarlah 20%. Ustaz, macam yang gaji tu, dia orang sekarang ni buat deduction daripada gaji terus untuk zakat. Tak apa, kalau nak bayar, kalau ikut pendapat kata nak bayar zakat, bayar zakat. Oh, mana boleh lah. Boleh. Okey. Dia Ustaz, benda perdagangan ni trading lah. Tu nama trading. Beli jual, beli jual, beli jual. Ustaz, kalau pencen Ustaz, pencen. Apa? Pencen. Pencen, duit pencen. Saya kata pendapatan kat pendapatan tak ada ni. baru nak tanya pencen. Orang tolak bulan-bulan ni sebab orang hujung tahun kira orang dah siap tolak. Itu je. Kiranya pencen tak perlu bayar zakat lah Ustaz. Saya kata zakat duit ni pada kaul yang kata tak ada. Kalau kita tengok dalam kita besar lah kan. Dia tak cakap zakat duit ni. Dia tak cakap zakat duit. Tapi kalau dia ada perdagangan trading, barulah dinilaikan dia punya barang stok tu, dinilaikan dengan 85 gram emas. Sekarang ni lebih kurang 20,000 lah. Maknanya urus niaga lah maknanya pendapatan daripada urus niaga. Trading. Kalau yang simpanan-simpanan ni kalau ikut tak nak bayar zakat pun tak apa lah maknanya. Itulah saya kata kaul tu. Dua pendapat tu. Okey. Jadi pejabat zakat ni dia mengambil pendapat kata kena zakat. Tu yang dia kutip zakat. Gratuity pun dia suruh bayar zakat. Cuma suruh bayar zakat. Zakat pun bayar, duit baik dah berhenti kerja pun kena income tax. Betul Ustaz. Orang kena berhenti kerja, orang tak ada pendapatan. Dapat berapa ribu. Potong 18% tau. Tak ada kerja lepas ni. Itulah duit pun nak makan. Kena income tax pula. Kalau ikut. Tak patutlah kan kalau ikut kan. Kesian orang yang kerja pula kan. Tak ada kerja, tak kena bawa kerja, komplain tutup. Dapatlah sedikit pembahasan, itu pun jenuh bergaduh. Tapi dah macam mana kan, undang-undang gitu kan. Kita akur je lah apa yang cakap. Tapi memanglah ramai orang marah, apa yang cakap apa.
Kalau kita ada rumah sewa ke Ustaz, kena bayar zakat Ustaz? Ada rumah sewa ke perniagaan. Okey. Lain kalau beli rumah 20 biji jual balik. Tu kena zakat lah. Lepas tu trading. Tu trading. Perniagaan. Tapi rumah sewa dia akan kira sebagai income tax. Jangan tak tahu. Lepas tu kalau kita promote kita bisnes dalam FB dan Instagram, nanti ada satu team daripada income tax ni, dia akan jumpa kita, dia tengok, dia kata, wah sale banyak ni. Dia akan ambil statement tu, dia kira dengan modal kita, dia jadikan income tax. Ni ramai dah kena ni buat balik. Lepas tu dia tanya, rumah sewa kita mana? Ada rumah sewa. Berapa income rumah sewa sebulan? Itu semua dia akan masukkan, lepas tu dia bagi satu nilai. Okey, ni income tax kau. Ada orang kena RM100,000. Ada orang cerita, dia kena RM100,000. Ada orang monitor FB dia, berapa banyak dia jual. Wah, hari ni hantar banyak ni, hari ni hantar banyak ni, hari ni hantar banyak ni. Ada orang monitor punya. Ada orang monitor. Akhirnya orang monitor ni panggil dia, pergi pejabat, tunjuk. Print tunjuk, ni awak ni pendapatan kan, ni kan. Okey, si korang ni, masukkan pendapatan dalam orang. Kali kena zakat RM10,000. Dia kena bayar zakat, kena income tax. Ni cerita orang. Allah alam. Okey. Nanti belajar kat zakat, jangan tanya kat sini. Dia ada bahas kat zakat. Okey. Ni. Lepas tu. Dan keempat, puasa. Ni ketiga. Dan sambungan dia, keempat. Dan keempat dia kata puasa. Kalau ilmu penuntut dia kata ada zakat untuk duit. Tapi kalau masalah badai dia tak sebut. Banyak kitab tak sebut zakat duit ni. Dia kata ada kau ada pendapat lah. Yang keempat puasa. Ini nama dia Ramadan. Okay. Kalau kita kata niat, tengok kalau kita kata niat, macam mana kita niat? Saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan. Kalau jual satu rumah kena zakat ke? Tak ada kena zakat. Dia tukar meniaga rumah tu. Dia tukar meniaga. Ni berniaga. Tahu, beli dengan orang, berniaga. Memang niat beli ni memang meniaga, bukan duduk. Kalau beli satu rumah, okey lah. Nanti atau masa nak jual. Mana kasar tu nak meniaga. Memang ada zakat. Kau nak meniaga. Okey. Tadi kasar kita apa? Nak meniaga ke? Kita beli tu memang duduk ke? Macam mana ke? Tengok kasar kita lah. Nak sewa Ustaz? Nak sewa? Sewa bukan meniaga. Sewa. Okey. Meniaga trading. Beli jual. Tu trading. Sahaja Ustaz tulis kalau. Okey. Saja. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kalau kita ni jenis buat macam bakery kan, kita beli bahan-bahan, kita masak dan kita jual balik, itu trading juga Ustaz ke? Itu kita bukan jual benda tu. Kita mengambil upah buat roti. Okey, terima kasih. Tak ada zakat. Kalau kita beli barang bakery tu, kita jual balik barang bakery tu, itu kena zakat. Faham Kita beli barang bakery, kita buat stok, lepas tu kita jual balik. Itu kena zakat. Ustaz nak tanya, harta rumah misalnya kita ada rumah sewa tapi
kita beri pada orang untuk jaga, untuk dia sewakan, semua keuntungan dia yang ambil. Kita masih kena zakat ke? Tak, kita bukan berniaga rumah tu, kita sewa. Disewakan. Kita bukan berniaga rumah tu, kita sewa. Okey, disewa, bukan perniagaan lah. Bukan perniagaan. Faham. Tengok sini. Dia lepas tu dia kata puasa Ramadan. Ini nama apa ni kalau dalam niat? Saja aku puasa. Ini nama apa? Offside. Ustaz. Kenapa bila rukun ni dia kata puasa Ramadan, dia tak kata puasa? Sebab yang wajib tu Ramadan. Ini puasa Ramadan. Ni Ramadan ni. Ramadan ni. Nama apa? Bulan. Waktu. Bulan. Wajib. Fardu. Tak ya. Tempoh. Okey, ni nama apa ni? Ramadan ni. Ta'in. Ta'yin. Menetapkan jenis puasa apa? Ini Ta'arud. Ta'arud. Lepas tu tiga-tiga ni kena niatkan betul. Kalau kata saja aku puasa, aku berlakukan fardu puasa, tak cukup. Kena cakap apa? Kena cakap Ramadan. Kena cakap Ramadan. Kalau cakap Ramadan tak sah. Kenapa? Tak ada ta'yin. Tak ada ta'yin. Ta'arud tak ada. Tu nak kena faham. Macam saya nak cakap nanti atau nanti dalam bab jamak kasar. Orang yang jamak takdim mesti niatkan menjamakkan sembahyang pada solat yang pertama. Kalau tak niat solat yang pertama, tak sah jamak takdim. Macam mana tu? Lalu buat macam mana? Betul lah Ustaz. Cuma nak tanya, dia kena niat tu sebelum masuk waktu ke dah masuk waktu Ustaz? Jamak takdim mesti dah masuk waktu. Okey. Tak maksud saya. Tengok saya tunjuk tau. Jangan buat salah. Ingat, saya dah cerita bahasa Melayu. Allah dalam hati, saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kasar dijamakkan dengan asar kerana Allah Ta'ala. Atau Allah saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kasar kerana Allah Ta'ala. Akbar. Sebelum beri salam, kita niatkan dalam hati, aku nak jamakkan asar. Okey. Sama ada nak niat masa takbir tadi atau sebelum beri salam. Mana-mana. Waktu sujud, waktu rukuk, waktu apa ke, mesti niatkan aku nak jamakkan asar. Bila bangun semayang asar, saja aku bersu takbir, saja aku semayang fardu asar, 2 rakaat kasar kerana Allah Ta'ala. Kalau tak sebut kasar, tidak sah sembahyang. Kalau tak niat sembahyang asar itu jamak pada solat pertama, tidak sah sembahyang. Tahu ke tak tahu ni? Tahu Ustaz, sebut kasar. Kalau tak niatkan jamak dalam sembahyang yang pertama, tidak sah sembahyang. Tahu Ustaz, cuma nak penjelasan Ustaz. Misal katakan kita tengah travel lah kan. Jadi waktu dah sampai tapi kita belum jumpa surau ke masjid ke kan. Jadi bila kata waktu tu dah sampai, kita kena niat ke kata kita nak buat jamak ni pada waktu zuhur tu? Jamak takhir ke jamak takdim? Tak, jamak takdim. Jamak takdim niat dalam sembahyang pertama. Bukan niat sebelum sembahyang. Saya ingatkan, saya tahu memang niat dalam sembahyang. Saya ingatkan bila dah masuk waktu tu kita kena niat, bukan? Itu kalau nak jamak takhir. Okey, terima kasih Ustaz. Niatkan nak jamak takhir supaya kalau jadi apa-apa kat kita dalam waktu zuhur tu, kita dikatakan adalah niat untuk takhirkan sembahyang. Maknanya bila masuk waktu tu kita tak perlu nak niat lah. Cuma tak waktu perlu. dah masa solat tu memang saya tahu Ustaz. Cuma nak masuk waktu tu tak perlu. Masa solat itu tak perlu. Masa solat tu mesti niatkan sembahyang yang kita dirikan.
Okey, terima kasih Sebelum kita Ustaz. beri salam, mana-mana kita niatkan yang kita nak jamakkan solat yang ke depan ni ke dalam solat pertama. Niatkan, aku niatkan nak buat solat jamak takdim. Dan dia kena faham apa masuk jamak, apa masuk takdim. Kalau dia tak faham masuk jamak apa, masuk takdim apa, niat tak sah. Kenapa? Orang niat mesti faham apa dia niat. Jamak mana apa? Impun. Himpun. Takdim mana apa? Awal. Awal kan. Apa makna takdim? Awal waktu. Bukan awal waktu. Diawalkan semayang. Memasukkan Awalkan. solat yang kedua dalam solat yang pertama. Itu makna takdim. Memasukkan solat kedua dilakukan pada waktu solat pertama. Asar masuk dalam zuhur. Isyak masuk dalam maghrib. Okey. Tu nanti saya cerita lagi. Tapi asasnya yang urgent saya nak beritahu tu. Kalau tak niat pada solat jamak pertama, tidak ada dah sah. Tak sah semayang? Tak sah semayang. Okey. Ni. Ustaz boleh tanya Ustaz? Ada dua soalan. Satu, kalau kita dalam perjalanan, kita dah niat macam kita nak solat tahiyat, takut macam susah nak jumpa masjid. Tapi tiba-tiba sampai satu tempat masih lagi dalam waktu zuhur, kita rasa kita nak tukar niat kita ke takdim, itu boleh tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Satu lagi, saya ada pernah dengar satu ustaz kata, kalau kita solat tahiyat, lebih afdal kita solat, misal kata solat yang selepas tu. Macam Zuhur dengan Asar, kita tahiyat kan, kita solat Zuhur dulu lebih afdal. Zuhur lebih afdal? Lebih afdal kita solat Zuhur dulu. Kemudian baru Asar. Dia ada yang pendapat kata solat yang punya waktu dulu. Maksudnya Asar dulu. Asar dulu. Memang ada juga yang kita kata Zuhur dulu pun ada. Dia tak apalah. Sebab tak ada syaratkan Zuhur dulu atau Asar dulu. Tapi kalau jamak takdim, mesti buat Awal dulu. Yang awal waktu. solat pertama dulu. Solat yang punya waktu dulu. Kalau jamak takdim, mesti buat maghrib dulu. Mesti buat Zuhur dulu. Kalau jamak takdim, buat isyak dulu, tak sah. Faham tak sah semayang. Bukan tak sah jamak, tak sah semayang. Faham Ustaz. Sebab dia mesti buat zuhur dulu. Dan daripada zuhur, dia mesti daripada zuhur tu dah dia tarik yang asar ke dalam. Dia boleh buat asar dulu. Kenapa? Dia tak niat nak tarik asar ke dalam dulu. Lepas tu dia mesti buat zuhur dulu. Lepas tu baru dia buat asar. Mesti buat maghrib dulu. Lepas tu baru buat isyak. Kalau dia dalam waktu maghrib tu, dia nak jamak takdim, dia buat isyak dulu, tak sah. Dulu semua tak sah. Kalau jamak terakhir Ustaz, tak kisah lah ya? Saya tak kisah. Jamak saya tak kisah. Okey. Nanti kita belajar dekat jamak nanti. Okey. Ini Ramadan ini namakan jenis puasa. Dan ini nama dia ta'ayin. Menentukan jenis fardu. Ta'ayin ni apa? Menentukan jenis fardu. Kenapa menentukan jenis fardu? Sebab puasa ni adalah benda yang fardu. Tapi kena sebut jenis apa? Jenis apa nama? Ramadan. Kalau qazaan, kena sebutlah. Ini salah satu yang dikatakan rukun Islam yang 4. Okey. Kalau tidak meyakini akan wajibnya, kita kata sini lah. Meyakini akan wajibnya merupakan wajib usuli. Wajib usuli.
Menafikan wajibnya jadi apa? Murtad. Murtad. Kenapa? Wajib usuli. Itu perkataan usuli tu. Menafikan wajibnya macam menafikan wajib sembahyang. Kenapa menafikan wajib puasa ni dikatakan murtad? Kerana puasa ini adalah amalan yang Wajib. Wajib. maklum. Maklum darurah. Fi darurah. Maklum darurah. Amalan yang wajib dan dia maklum, diketahui oleh umum, commonly known. Dia benda yang maklum ni dan maklum ni commonly known. Hatta orang bukan Islam pun kadang tahu kita ni kena puasa. Budak-budak pun tahu kita kena puasa. Jadi rukun-rukun yang jenis macam ni, benda-benda yang wajib jenis macam ni, kalau dia commonly known, budak-budak pun tahu, itu nama dia maklum fi darurah. Benda ni kalau dinafikan, maka dikatakan murtad. Kenapa? Puasa ini dikatakan meyakini wajib usuli. Okey. Melaksanakan wajib Furu'i. wajib furu'i. Maknanya kalau tak buat, dia tidaklah jadi kafir. Tapi kita ni kalau kita ngajar orang, kalau kita nak cerita dengan orang ni tak semayang, jangan cerita hukum dulu. Hukum apa? Kalau tak semayang pun tak kafir. Jangan itu. Jangan itu. Lagi dah tak semayang. Kita kalau hukum-hukuman tak semayang ni. Apa akibat-akibat tak semayang ni? Jangan cakap ni wajib furu'i, kalau kau tak semayang pun kau tak kafir. Jangan gitu. Lagi dah tak semayang. Betul tak? Ceritalah dengan dia apa akibat tak semayang ni, seksa dia macam mana. Supaya dia sedar yang dia kena semayang. Okey. Detailnya kita belajar dekat fiqh. Fiqh. Kelima. Dan kelima, mengerjakan haji. Mengerjakan haji. Tengok kitab. Kau jangan tengok muka aku, dia kitab. Kelima. Tengok muka saya buat apa? Dia kitab. Tengok dua-dua. Teruk sampai belakang. Teruk sampai tengkuk. Tengkuk dah jadi ninja turtle lah. Tengok wajah guru kan dapat pahala, Ustaz. Oh gitu betul juga Kelima, mengerjakan haji. Jom kita. Mengerjakan haji. Tengok bahasa dia. Mengerjakan haji atas orang yang kuasa. Kuasa. Kepadanya. Tu tengok. Maknanya mengangkat oleh jari. Bila saya baca, tengok. Lepas tu cuba baca. Nanti tak adalah kata alif, ya, mim, buaya. Tak ada lagi tu lagi dah. Itu lagi kot tu. Sebab berut. Pak Umar, apa tu Pak Umar? M. Ini saya tahu ni. Ini saya tahu ni, senang ni. M begitu. M. Minta sempang lah, jangan anak bodoh sangat lah begitu. Kepadanya akan jalan. Akan jalan. Maka tiada wajib pergi. Haji
atas orang yang tiada kuasa pada sisi. Yang tiada kuasa pada isi. Isi ni boleh nampak. Seperti tiada ada belanja. Seperti tiada ada belanja. Ada duit. Nak cakap itu isi. Atau tiada kuasa pada maknawi. Tiada kuasa pada maknawi. Seperti diambil cukai. Seperti diambil cukai. Jika sedikit sekalipun nescaya tiada wajib haji. Ini cerita buat haji pula. Ini cerita buat haji. Kalau boleh saya nak tengok berapa orang dah tunaikan haji. Boleh angkat tangan tak? Siapa dah tunaikan haji? Boleh angkat tangan tak? Oh, ramai dah buat haji dah. Kenapa pagi ni ramai dengan ni? 198. Angkat tangan, jangan turun dulu. Nak tengok. Oh, ramai dah buat haji dah. Oh, ni ramai tu haji. Haji Nasir dah buat haji. Lama buat Haji Nasir. Dah, Ustaz. Haji Nasir tak angkat tangan. Angkat, Ustaz. Angkat lah. Angkat. Tak nampak tangan? Ustaz kelakar lah Ustaz. Haji Nasir nama pun Haji. Tak payahlah angkat tangan. Okey lah. Ni tak ada kena-kena andam haji, Ustaz. Naik haji juga. Saya saja nak tengok lah berapa ramai dah naik haji. Kalau ramai dah naik haji, tak payah cerita sangat pasal haji ni. Umrah-umrah semua kan. Dah tahu lah tu. Okey. Alhamdulillah. Baguslah. Ustaz, ejaan tiada kuasa pada hisi. Hisi. Hisi tu apa? Hisi ni benda yang... Sekejap. Mana file ni? Hisi ni benda yang nampak. Benda yang nampak. Maknanya benda yang dia boleh uruskan. Hisi. Itu hisi tu. Hasilnya tu hisi. Lepas tu lagi satu, maknawi. Tengok ni. Tiada orang yang kuasa kepadanya, kepada haji, akan jalan. Maknanya, kalau jalan pergi haji tu tak aman. Macam dulu lah, pernah perang Teluk kan. Waktu tu tak wajib pergi haji. Kenapa? Perjalanan tak aman. Dia tak kuasa pergi haji. Tak kuasa kenapa? Belanja tak ada. Duit tak cukup. Ada duit. Tapi nak belanja kat rumah yang tinggal tak duit. Nak tanggungan dia ni. Itu dikatakan tidak wajib pada haji lah. Tak kuasa pada isi. Seperti tak ada belanja. Itu belanja dulu. Belanja orang tinggal. Anak-anak dia. Belanja dia pergi. Belanja duit tambang. Belanja apa semua lah. Atau tiada kuasa pada maknawi. Tiada kuasa pada maknawi. Seperti ada orang ambil cukai tengah jalan. Orang pau duit. Orang pau tahu tak? Orang pau duit. Tahu tak? Macam lanun lah Ustaz. Macam lanun. Budak sekolah asrama selalu kena Ustaz. Dia orang outing kena pau. Apa pau? Belasar sekali. Wah hajau. Saya antara benda yang saya bimbang kan. Dulu anak saya duduk asrama. Dulu gini lah.
Lepas tu dia tak nak cerita dengan kita. Dia selalu yang kena ni budak lelaki. Lepas tu dia kata satu, saya cakap, jangan gairah hantar anak pergi asrama. Satu. Dua, jangan hantar asrama anak jauh-jauh. Nanti ada problem, kita penat nak pergi. Tiga, study dulu sekolah yang nak hantar. Kalau ada orang kenalan, tanya dengan dia macam mana. Tanya dengan budak tu macam mana. Tanya dengan mak dia macam mana. Study dulu. Jangan gairah nak hantar anak ke asrama. Silap hantar nanti, budak ni kena pau, budak ni kena belasah, budak ni kena apa, langsung dia jadi macam-macam. Tu dia kata jangan gairah hantar anak ke asrama. Memang bagus duduk asrama. Tapi saya cakap betul lah. Warden pun tak terlarang nak jaga semua orang. Kita hantar ni kita kena lepaskan dia dengan ribuan doa tau. Ribuan nasihat, ribuan doa, tengok progres dia, dia balik macam mana rupa dia, balik tengok beg dia, apa yang dia bawa, apa fahaman dia dah pegang. Kadang-kadang balik dia jadi rockers, dia ada fahaman rockers. Dulu kat rumah tak ada. Kat sana dia ada tuan guru yang ajar dia. Tu saya kata nak kena banyak kerja lah. Bukan maknanya kita hantar dia kat asrama dia okey. Tak semesti juga. Cikgu pun tak larang nak jaga. Kalau 2 atau orang kat asrama, cikgu 2-3 orang yang jaga. Cikgu pun tak tengok personally everyone. Sebab tu yang kek buli-buli ni gitu lah tu. Okey. Seperti diambil cukai yang sedikit sekalipun, nescaya tiadalah wajib haji. Jadi kalau kita tengok rukun Islam ni, okey, haji ni nak kena belajar bab haji. Nak kena belajar kat bab haji. Okey. Kalau kita tengok rukun Islam ni, okey, ni habis. Ni cerita dia habis. Ini kita kata tadi, ni rukun Islam. Mula dengan satu, mula dengan mengucap. 2, kalimah syahadah. Dan dia ada 4 yang kita copy tadi. Mula dengan apa? Solat. Kita copy balik. Ni. Dia punya rukun ni dia sebut lah solat 5 waktu. Kalau solat 3 waktu tak cukup lah. Lepas tu menunaikan zakat. Kat sini menunaikan zakat. Lepas tu apa tadi kalau ikut sunan dia, Nabi tak kata apa? Puasa Ramadan. Nombor 5 kita tulis sini, tunaikan haji jika mampu. Memang gitulah, dan kita kata gitulah. Tunaikan haji jika mampu. Okey. Mak buat apple Okey, kalau dari segi pengetahuan ilmu dia, yang ni banyak kita pelajari dekat tauhid. Ilmu tauhid. Tetapi these four yang 4 ini kita pelajari dekat ilmu Fiqh. Nampak tak dia punya tunan ni? Okey. Ini
benda ni, yang pertama ni, dia jadi rukun pada jadi rukun pada apa? Solat. Solat. Bukan Islam. Rukun pada bukan Islam yang Islam. Tengok sini saya terang ni. Rukun Islam ini bukan makna macam rukun solat. Faham? Rukun Islam ni bermaksud apa? Kalau rukun solat takbir kalau tak buat solat out, tak boleh pakai, batal, tak sah. Tapi rukun Islam bukan macam rukun solat. Rukun Islam bukan makna rukun, tetapi dia bermakna perkara besar yang besar dalam Islam. Ini makna ni. Mengucap ni dia hanya jadi rukun, maknanya kalau tak buat tak sah Islam pada orang yang nak masuk Islam. Pada orang yang dah lahir Islam, sunat aja dia mengucap dua kalimah syahadat. Okey. Ni. Sini kita kata apa? Sunat mengucap pada yang lahir Islam. Nah. Tetapi mempelajari, memahami, meyakini adalah dihukumkan sebagai wajib Fardu ain. wajib apa? Wajib syarak. Usuli ke syarak? Wajib usuli. Kalau tak yakin dua kalimah syahadat ni boleh murtad. Tak faham kalimah syahadat ni pun boleh murtad tau. Sebab apa? Kalau tak faham nak yakin apa? Tak belajar pun bahaya pada akidah kita. Belajar fardu ain usuli. Yakin fardu ain usuli. Kita boleh kata fardu ain usuli ni fardu ain usuli. Okay. Ni. Kita datang oleh sini. These four item, but what? Ya Ustaz. Can you hear me? These four item. Yes, I can hear you. You can hear me? Melaksanakan, what you call it? Melaksanakan dihukum apa? Sebab bila aku tulis soalan je tak dengar. Mulalah internet dia online, offline lah, ada meeting lah, semua dah dapat bilik dia lah. Saya dah jadi Ninja Turtle ni. Ampun, berkerut dah pakai tempuk. Apa ni soalan ni tak faham. Dah lah botak lah sampai nampak. Aduh. Melaksanakan 4 item ini, you call this sebagai Wajib furu'i. Wajib furu'i ke wajib syar'i? Oh. Wajib furu'i. Wajib furu'i ni datang daripada mana? Daripada wajib aini. Tengok ni. Ni semua lupa yang ni. Nampak tak slide ni? Faham tak?
Oh lagi berkerut daripada tempur ni. Saya salin balik. Salin balik. Syar'i bagi dua. Tadi Ibab katakan wajib syar'i kan? Memang datang dari wajib syar'i. Ibab ni jawapan tu lagi advance lah ke atas. Wajib syar'i bagi pada dua. Satu wajib kifayah, satu wajib aini. Wajib aini terbagi pada dua. Satu wajib usuli, satu wajib furu'i. Wajib furu'i terbagi pada dua. Satu wajib zati, satu wajib fardi. Baik. Kan kita dah hafal dulu kan? Dah hafal ya? Banyak amboi. Confident dia. Perut semua perut dah ni. Saya tahu, saya tengok muka saya tahu ramai dah hafal. Ramai dah hafal dah. Itu saya dah tahu. Ramai dah. Dia takut riak Ustaz. Dia takut riak. Riak barulah kan. Ali ajar para wali ni dia lain. Hati meronta nak jawab. Tapi mujahadah tu jangan riak. Oh stop. Jangan jawab. Cepat mute. Oh gini. Oh tidak. Aku tak nak jawab mereka riak. Oh buat senang ajar para wali. Gelakkan diri sendiri dia. Kan nak tembak kan salah pula dia tu. Tak apa. No worry. Okay. Ini. Mana tadi Ini. Melaksanakan wajib furu'i. Satu. Lagi satu. Ni yang empat ni. Kita yang empat ni. Menerima dan mengakui akan wajib pada syarak. Itu nombor apa? Wajib usuli. Ni yang wajib usuli. Alamak, tak muat lebih tarik lagi. Ni tadi melaksanakan. Tak apa, kita tukar tempat. Baik. Tak muat tak muat Okey, tak apa, kita alihkan kursi meja sikit, rumah kecil. Alihkan sikit. Bagi orang yang duduk. Alihkan sikit. Baru dia muat. Menerima dan mengakui akan wajib pada syarak. Apa? Solat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, tunaikan haji jika mampu. Maka inilah pula dinamakan wajib usuli. Ni kalau tak faham juga usuli tak tahu nak cakap apa lah. Macam banyak kali cakap dah wajib usuli ni. Wajib usuli kalau tak dilaksanakan, apa jadi? Dalam neraka apa jadi? Kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Wajib furu'i kalau tak dilaksanakan, dihukum mengikut jumlah yang dia tidak buat. Faham wajib usuli, wajib furu'i ni. Faham Diam dulu. InsyaAllah Ustaz, dengan salin Ustaz. Okey. Salin mata ke perut. Nampak kat video? Jangan tension salin perlahan. Jangan muka tension. Boleh Ustaz. Salin kita tengah senyum salin. Kamu tanya gini. Boy. Tension, belajarnya tension. Tengok Bat, relax ke? Tak salin. Relax. Bat. Salin tak Bat? Salin. Saya masuk laptop terus. Canggih masuk semua laptop. kelas saya masuk laptop Ustaz. Semua kelas saya follow saya masuk laptop. Lagi dahsyat. Padahal tanya selalu berjawab masuk laptop tu. Alamak ni. Dia berkerut sampai lutut. Bukan masuk laptop Bat. Masuk dekat sini. Al-Ilmi fi Sudur. Mana laptop? Laptop saya dalam Ustaz. Saya ada laptop iCore 7. Bukan Pentium 2. Pentium 2 dalam museum. iCore 7. Saya ada hard disk dalam ni.
Okey, sila tanya saya. Apa beza dia wajib usuli? Sebut cabang-cabang dalam wajib syar'i. Wajib syar'i ada 2 cabang. Satu wajib aini, satu wajib kifayah. Wajib aini bagi 2. Satu wajib apa? Wajib usuli dan wajib furu'i. Satu wajib usuli, satu wajib furu'i. Wajib furu'i bagi 2. Satu wajib Zati, aradi. Apa beza zati dengan aradi? Jadi contoh Aradi ialah wajib yang maktubah. Maktubah apa? Maktubah apa? wajib zati, maktubah kan? Tertulis. Berarti maktubah. Wajib zati maktubah. Maktubah apa? Tertulis. Yang memang dah fardu. Tercatat dalam hukum. Aradi wajib apa? Baru atau Mendatang. Baru atau mendatang. Baru dengan datang dengan sebab apa? Keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang mewajibkan. Yang menyempurnakan wajib. Menyempurnakan wajib. Itu jawapan dia. Dia datang menyempurnakan wajib. Wajib lighairi juga dikenali dengan nama wajib Wajib aradi. aradi. Itu nama dia al-ilmi fi sudur. Aduh, dia. Aku diri ni satu aku nak test kamera. Kenapa tak gerak? Lagi satu aku diri kaki aku dah jam. Baru ikut. Boleh. Krem sekejap Okey. Boleh faham ke atau rasa pening-pening lalat? Amboi gua besar di meeting ni. Okey, tak apa. Baik, gerak dulu. Ustaz gerak dulu nak ada meeting. Saya pun nak gerak dulu, saya main golf. Belagak main golf. Bukan kayu golf tak pernah. Okey. Ni ramai angkat tangan ni. Nak tanya ke apa? Tak ada. Yang haji tadi tu. Oh, tadi haji angkat tangan lupa. Ajar, turun tangan ajar. Okey. Dah nak lengur tangan mengangkat. Itulah. Lengur tangan. Nak kena ikat pula dia. Okey. Okey, cukuplah pada pagi ni. War. Where you walk? Ada Ustaz? War nanti tanda. Okey, insyaAllah. Ada pun itu, tanda itu mengaku mahu. InsyaAllah Ustaz. Nanti minggu depan kita baca le. Ada pun mengaku mahu dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji. Itu wajib usuli. Dia cakap dia ni. Dan mengerjakan dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu adalah wajib furu'i. Dia cakap dah. Alamak, saya dah tulis pula. Saya ingatkan tak ada dah ni. Tak apalah nanti kita ulang-ulang. Maka kerana inilah tiada jadi kafir. Orang yang tak ada pernah sembahyang. Walaupun seumur hidupnya selama ia mengaku wajibnya sembahyang. Dia belajar. Nanti dah habis ni soal. Apakah makna iman? Jawabnya. Ni iman pula. Pelan-pelan belajar. Minta Allah panjangkan umur aku ya Allah. Berilah aku sihat ya Allah. Janganlah aku punya handphone kena ambil banjir lagi ya Allah. Aku nak belajar ni ya Allah. Amin. 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 Ya Allah, sampai habis kitab, sampai khatam. Lepas tu nak belajar kitab lain pula ya Allah. Biar aku faham. Mantap iman aku ya Allah jumpa engkau. Akidah mantap. Dan aku akan masuk surga dengan rahmat-Mu. Doa lagi tu. Mesti ada perasaan gitulah. Kalau kita rasa sekejap saya cerita Kalau kita rasa Allah lihat kita macam mana kita buat macam ni, saya buat macam ni.
Nampak dia ikut saya kan? Dia ikut saya kan? Betul tak? Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Nampak Ustaz. Tak nampak kan? Nampak Ustaz. Okey dah. Penat orang beli RM800 tak nampak. Bukan saya beli, orang beli. Kalau kita boleh rasa begini, maknanya apa? Macam malaikat ada kiri kanan kita, dia tengok je kita, buat ini dia sakit. Buat ini dia sakit. Dan dia kata, tunduk pun dia ikut. Baru kita takut nak berusaha. Kalau kita rasa Allah lihat kita, macam ni, lihat. Allah bukan lihat macam ni, tapi dia melihat. Tapi bukan lihat macam dia boleh lihat. Pun sama juga kita rasa diawasi. Sebab tu orang-orang dekat supermarket, dia kata apa? Dipantau oleh CCTV. Orang takut nak curi. Saya tengok kamera ni pun saya belajar juga. Belajar suatu. Ni dia dah ikut pula dah. Apa Okey. Cukuplah begini. Cukup. InsyaAllah nanti kita sambung. Tengah hari ni Petronas tak ada lagi. Macam tanda tak nak buat kelas ni Petronas ni. Kata bulan 2, lepas bulan 2, bulan 3. Bulan 3 pun tak ada. Saya tak tahulah macam mana. Kita jumpa petang karang. Pukul 5 suku. Belajar apa Belajar apa Fiqh Ustaz. Sambungan ajar yang paling banyak orang tanya. Datang. Belajar yang paling banyak soalan orang tanya datang. Malang-kalang kita ikut saya pergi balai. Ikut saya pergi balai polis. Okey. Malang-kalang tak boleh polis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami berharap pada Engkau, ya Allah, jika ada antara kami sakit, ya Allah. Keluarga kami, Engkau berikan sakit, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah, Engkau lah Maha Penyembuh, ya Allah. Jadikan sakit ini, ya Allah, sebagai pengampun dosa kami. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami, ya Allah, sedih, resah, keluh kesah, duka cita, diberi ujian kehidupan, maka Engkau jadikanlah, angkatkanlah duka cita ini, jadikanlah duka cita ini pengampun dosa kami. Kau angkatkan duka cita ini, ya Allah, daripada hati kami agar hati kami rehat dengan urusan dunia ini, ya Allah. Dan jadikan kami tenang untuk taat kepada Engkau. Jadikanlah kami sihat ini dalam taat agar kami dapat mengumpul amal ibadat untuk kami pulang menghadap Engkau di alam barzakh nanti. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami diberi nikmat yang melimpah ruah, janganlah Kau lupakan kami untuk merasa syukur atas nikmat yang Kau berikan. Ampunlah dosa kami, kesihanilah kedua bapa kami, ampunlah dosa kedua bapa kami, kesihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sejak kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.